Hai student semua, hari ini kita nak masuk chapter JIRIM ya. Chapter JIRIM untuk tahun 5 lah. Okay, so yang tahun 5, especially tahun 5 dengan tahun 6 pun sekali kena dengar. Okay, so JIRIM ni merupakan sebarang benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, ingat, JIRIM adalah sesuatu yang mempunyai jisim iaitu macam berat, okey. Tapi korang janganlah cakap JIRIM merupakan sesuatu benda yang ataupun objek yang mempunyai berat, tu salah. Okey, JIRIM dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya bila kita boleh timbang dia, kita boleh tahu dia berapa berat ya. Okey, dan dia memenuhi ruang, dia penuhi ruang itu. JIRIM wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Gas pun ada jisim dia. So kita tak adalah korang boleh letak dekat weighing scale tu apa, tempat timbang berat tu kita nak tengok berapa jisim gas, tak adalah. Tapi jisim gas tu kita timbang dia secara lain. Nanti kita tengok kat sini ada few eksperimen macam mana kita nak tahu, nak menunjukkan yang udara tu mempunyai jisim. So tadi kita kata JIRIM wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Kalau pepejal, apa saja, macam contohnya macam hadiah, buku, guli, meja, pemadam, pensel, tu semua adalah pepejal. Kalau cecair, tak kisahlah air ke, minyak ke, dakwat ke, susu ke, apa lagi, jus, tu semua adalah cecair kan, dia boleh mengalir kan. Gas, dia wujud dalam keadaan wap air. Wap air tu macam mana? Contohnya, katakanlah kita pergi dekat cermin, kita hembus nafas dekat situ ya, kita hembus nafas pada cermin, lepas tu kita nampak ada titisan wap air pada cermin, itu adalah wap air. Ataupun kita boleh kata wap air tu macam mana, yang titisan-titisan daripada titisan yang kita kata, kalau katakanlah masak air kan keluar steam. Okey, itu kita boleh juga katakan dia sebagai wap air. Lain contoh gas adalah udara, oksigen dan juga karbon dioksida. So dekat sini kita nak tengok sedikit eksperimen lah. Okey, katakanlah sedikit eksperimen yang ada dekat sini nak menunjukkan guli, pensel dan pembaris mempunyai jisim. Katakanlah korang ada neraca 3 alur. Okey, kita tunjuk je lah, tak payah nak lukis tu neraca 3 alur. Nampak kan neraca 3 alur kat situ? Okey, kita letaklah, mula-mula kita letak guli, lepas tu korang angkat, lepas tu kita letak pula pensel. Kita catatkan jisim-jisim barang-barang tersebut. So apa yang kita dapat nampak kat sini, pemerhatian dia adalah jisim bagi setiap barang-barang tadi. Contohnya korang letak guli, pensel, pembaris, okey, dia mempunyai jisim masing-masing yang berbeza. Itu adalah pemerhatian. So kita boleh kata guli, pensel dan pembaris mempunyai jisim yang berbeza. Sebab itu kita katakan pemerhatian, apa yang kita nampak kan. Kalau dia tanya apakah pemerhatian, so apa yang korang perhati, apa yang korang nampak daripada result tadi tu kan dia mempunyai jisim kan. Ni jisim dia lain, timbang lain berat dia, yang ni timbang lain pula jisim dia, betul tak? So dari segi ni kita tahu pemerhatian dia ketiga-tiga barang tersebut mempunyai jisim yang berbeza. Inference. Okey, inference tu lebih kepada kenapa. So kita boleh katakan pepejal mempunyai jisim, sebab ini untuk chapter keadaan JIRIM lah. Okey, so itu salah satu eksperimen yang kita boleh buat lah. Lepas tu apa lagi kita nak kata, kita ambil pula pepejal, kita masuk dalam silinder penyukat. Silinder penyukat tu pada asalnya adalah 100
ml. Bila kita masuk batu dalam tu, kata pepejal tadi, masuk batu dalam tu, dia jadi bacaan di 108 cm padu. Ya, jadi semula-mula 100 cm padu ataupun ml. Okey. So, bila masuk dia jadi 108 cm padu. Jadi isi padu pepejal tersebut adalah bacaan yang akhir kita tolak dengan bacaan yang awal. Okey. So, dapat kat situ adalah 8 cm padu. So, kita tahu apa yang kita nampak kat sini, pepejal mempunyai isi padu. Isi padu dia tetap tak kisahlah macam mana pun tetap juga sama, melainkan korang pergi pecahkan batu tu tadi. Selain tu, kita boleh juga menjalankan eksperimen. Katakanlah korang ada banyak guli. Okey. Guli tu masukkan dalam satu bekas cawan. Lepas tu sekarang guli tu kita tukar, kita masukkan dalam botol. Apa yang kita boleh kata kat sini, guli memenuhi ruang dalam setiap bekas. Tak kisah korang masuk bekas mana, dia akan penuhi ruang. Okey. So kita boleh cakap ni, pepejal mempunyai bentuk tetap dan memenuhi ruang. Ya. So tu antara eksperimen untuk keadaan jirim, iaitu keadaan dalam bentuk pepejal. Sekarang kita tengok pula untuk cecair. Sifat cecair. Apa tu sifat cecair? Ya, cecair menjadi jisim. Ambil gunalah balik neraca tuas tadi, ya, ataupun neraca 3 alur, neraca 3 alur tadi kita tunjuk dalam gambar tu. Kita letak satu paket air. Lepas tu kan kita letak satu paket minyak. Paket yang sama saiz. Tetapi kat sini bila kita timbang, kita tengok jisim dia berbeza. So bila kita boleh katakan pemerhatian, air dan minyak mempunyai jisim yang berbeza. Ya. Inference dia, cecair mempunyai jisim. Kita nak tengok cecair betul ke ada jisim ke tak ada? Ada jisim dia. Lepas tu isi padu. Cecair pun ada isi padu, dan isi padu dia tetap. Okey. Katakanlah korang ada beberapa jenis penyukat. Nampak tu kan? Penyukat dia tu berbeza-beza bentuk dia. Berbeza bentuk. Okey. Bentuknya berbeza. Okey. Tapi kalau kita tuang kandungan cecair yang kita ada, katalah korang ada satu kotak air minuman. Air minuman tu bila korang tuang dekat dalam silinder yang bekas pertama ni, katalah korang tuang, bacaan dia 100 ml. Lepas tu yang berbentuk macam kelalang kun ni, bila kita tuang pun tetap 100 ml. Dan akhir sekali korang tuang pada silinder yang macam panjang sikit, bacaannya tetap 100 ml. Jadi apa yang kita nampak kat sini, air memenuhi ruang setiap bekas. Itu adalah pemerhatian dia. So isi padu, lagi satu pemerhatian dia, isi padu air kekal 100 ml apabila disukat dengan alat penyukat yang berbeza. Itu pemerhatian ya. Sebab pada bekas yang berlainan bentuk, tapi dia punya bacaan masih sama 100 ml. Inference apa yang kita dapat buat kat sini ialah cecair mempunyai isi padu yang tetap dan memenuhi ruang. Okey. Apa lagi sifat cecair? Tidak boleh dimampatkan. Contohnya, orang ada syringe ataupun dipanggil apa kat sini, syringe omboh. Okey, itu omboh. Alah, yang bagi baby kan, baby makan ubat cecair tu, korang tarik syringe tu. Dah tarik, ambil cecair tu, lepas tu korang tutup dekat hujung jari, dekat korang tutup dekat hujung syringe tu. Lepas tu cuba tolak. Tak boleh mampat. Jadi kat sini kita boleh katakan cecair tidak dapat dimampatkan. Okey. Cecair juga tadi kita boleh nampak tadi pada yang eksperimen yang sebelum, ya, cecair dia mengikut bentuk bekas. Betul tak? Isi padu tetap tapi dia mengikut bentuk bekas, ya. Cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap. Itu adalah lagi satu sifat cecair. So sekarang ni kita boleh katakan cecair mempunyai jisim dan isi padu tetap serta memenuhi ruang.
tetapi tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak dapat dimampatkan. Okey, sekarang kita tengok susunan zarah-zarah pada pepejal, cecair dan gas. Okey, pepejal kan keras macam tu. Jadi susunan zarah-zarah yang bulat-bulat tu mesti rapat-rapat, padat dan teratur. Kalau cecair dia kurang rapat dan kurang padat. Kalau gas lagi macam tu. So gas, kalau untuk gas dia berjauhan antara satu sama lain. Sini gambar. Mana tu pepejal? Ini pepejal, susunan zarah pepejal, susunan zarah cecair, susunan zarah gas. Ya. Pergerakan zarah. Okey, dia bergerak dalam kedudukan tetap. Okey, tu zarah. Kalau untuk yang zarah pepejal tadi, zarah pepejal kan dia rapat-rapat kan. Pergerakan dia macam mana? Zarah bergerak dia bergerak dalam kedudukan yang tetap. Atau dia bergetar macam tu. Tapi dia tetap kat situ. Dia tetap dekat situ Dia tak pergi mana. Dia tak boleh. Okey. Kalau cecair dia bergerak juga. Okey, zarah-zarahnya bergerak. Kalau gas lagilah bebas bergerak kan. Bergerak dengan laju, langgar antara satu sama lain. Itu adalah pergerakan zarah bagi jirim yang dalam keadaan bentuk gas. Okey, kita nak kenal pasti sifat gas. Gas ni punya jisim tak? Kita kata ada kan. Macam mana kita nak timbang? Allah, nak timbang macam mana ni? Ada bila korang angkat tong gas kan rasa kan macam berat kan. Kalau kosong rasa kosong kan. Tapi dalam keadaan dalam gas tu dia dimampatkan lah. Dalam tekanan tu dia dalam keadaan bentuk cecair lah. Tapi kita tahulah lepas tu end up dia keluar dia jadi gas. Gas ada jisim. Contoh apa yang kita boleh buat dekat sini adalah eksperimen. Korang ambil satu batang lidi, lepas tu hujung kiri kanan tiup belon biar sama saiz, ya. Lepas tu tengah-tengah tu pegang dengan satu benang. So pada keadaan asal dua-dua stabil macam tu. Bila katakanlah korang letupkan sebelah sini, dah kempis. Jadi belon tu yang sebelah sini akan bergerak ke bawah. So itu menunjukkan belon dah tak ada dalam keadaan seimbang. Itu pemerhatian kita. Sebab apa yang kita nampak? Belon tidak ada dalam keadaan seimbang. Kalau pemerhatian awal, apakah pemerhatian awal? Belon berada dalam keadaan seimbang. Dua-dua duduk macam tu. Bila tu dan sini dah kempis, keluar angin, dia akan berat sebelah. So inference ni apa yang kita boleh buat? Udara dalam belon mempunyai jisim. Ya? Lepas tu kita nak tengok sifat dia memenuhi ruang tak? Tadi kita tiup belon, udara dalam tu berkumpul dalam belon tu semua. So kita kata dia memenuhi ruang. Isi padu belon tetap ke tak tetap? Tidak tetap sama sekali. Okey, katakanlah korang ada asap kan. Ada asap pula. Kita tengok yang gambar yang macam mana. Pada ni kat tengah-tengah tu dia letak cardboard. So tu asap. Okay. Bila tarik cardboard tu, asap tu naik sampai ke atas. Dia memenuhi satu bekas tu semua. So tadi pada keadaan asal, asap tu berkumpul pada satu bekas di bahagian bawah sahaja. Jadi isi padu asap tersebut, korang boleh kira isi padu bekas tu panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Katakanlah korang ada cawan ni berbentuk segi empat tepat lah. Jangan bayangkan dia bulat ke macam silinder macam tu kan. So kita katakan cawan tu berbentuk segi empat tepat. Bila kita tarik cardboard tu, asap tu pergi memenuhi sampai ke atas. Bila kita kira isi padu dah berbeza. Dia berbeza dekat mana? Dekat ketinggian dia naik tinggi gitu. Jadi isi padu dia tidak tetap. Ingat macam mana nak cari isi padu tadi? Isi padu, okey, kalau katakan segi empat tepat, kita buat dia panjang, darab, lebar, darab dengan ketinggian. Kuboid lah, berbentuk kuboid. Ya. So apa yang kita boleh kata kat sini,
pemerhatian, asap rokok dari gelas yang pertama, tadi yang bawah tu, mengalir masuk ke dalam gelas yang kedua yang di sebelah atas. Itu adalah pemerhatian. Inference dia, asap rokok tidak mempunyai isi padu yang tetap. Gas boleh dimampatkan? Boleh. Senang ni nak mampat ni kan. Pakai je tadi omboh tu tadi. Ataupun lah dalam belon tadi tu. Korang tolak-tolak macam tu. Janganlah sampai pop letak kan. So, tapi kita tahu dia boleh dimampatkan. Okay. Lepas tu kita nak tengok sifat gas ni, dia ada bentuk yang tetap tak? Tak ada bentuk yang tetap. Tiup belon bulat, dia jadi bulat lah belon tu. Lepas tu kalau katakan korang tiup belon yang bentuk bintang, dia memenuhi, dia jadi bentuk bintang. Jadi udara tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia mengikut udara ni. Bentuk udara dia berubah mengikut bentuk belon. So udara tidak mempunyai bentuk tetap. Kesimpulan apa yang kita dapat buat dekat sini ialah gas mempunyai jisim, gas mempunyai jisim, memenuhi ruang dan boleh dimampatkan, tetapi tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Okey kan? Senang kan cerita ni? Senang je. Sekarang kita nak tengok, kita nak beralih kepada perubahan keadaan jirim. So jirim ni dia boleh berubah, apabila dia menerima haba atau kehilangan haba. Kalau terima haba maksudnya panas lah. Kalau kehilangan haba maksudnya dia sejuk. So 3 keadaan untuk cecair. Cecair boleh jadi pepejal. Air, maksudnya air lah, 3 keadaan air. Air wujud dalam keadaan 3, iaitu dalam keadaan 3 jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sebab air boleh jadi air, iaitu pepejal. Air bila cair dia jadi air, so dia cecair tu. Lepas tu kalau kita panaskan dia jadi gas dalam bentuk wap air. So kalau katakanlah dia terima, kalau korang ada ais, terima haba, menerima haba, so ais, kita kata ais melebur, menjadi air pada suhu bilik. So ais tu boleh melebur kurang daripada, lebih daripada 0 darjah Celsius, ialah 1 ke 2, so dia menjadi cecair. Dia start cair. So ais ni boleh melebur dan menjadi cecair. So dia menerima haba, terima haba lah, sebab dah keluarkan daripada freezer. So kat luar tu haba akan mencairkan ais tersebut. Kalau katakan dia kehilangan haba maksudnya dia menjadi sejuk. Kita masuk dia dalam tempat beku, cecair tadi air, kita masuk tempat beku, dia kehilangan haba, dia jadi sejuk. Last dia jadi ais pada 0 darjah Celsius. So kita tahu air tadi mengalami proses pembekuan. Yang tadi sebelum ni dia mengalami proses peleburan. Yang sekarang ni bila kita masukkan dalam freezer, dia mengalami proses pembekuan. Penyejatan. Penyejatan ni macam mana? Penyejatan ni katakanlah korang ambil mangkuk air, lepas tu letak dekat luar ataupun bawah kipas. Air tu mula-mula nampak macam paras dia tinggi. Lepas tu tahu-tahu air tu tiba-tiba macam korang nampak macam terendah. Katakanlah korang ada air letak dalam mangkuk, mangkuk tu ada takat dia. Ada macam garis-garis macam tu. So kita tahu tiba-tiba kena tadi garis atas sikit, kenapa dia jadi ke bawah? Ini sebab apa? Sebab berlakunya proses penyejatan. Jangan nanti confuse penyejatan dengan pendidihan. Dia berbeza ni. Air di permukaan menyejat, maksudnya air dia hanya di permukaan tu saja dia terbebas menjadi wap air. Lepas tu dia tak perlu nak kena tunggu suhu 100 darjah Celsius. Tak perlu. Dia boleh jadi bawah suhu 100 darjah Celsius. Itu adalah penyejatan. Contohnya macam kita sidai baju. Macam mana baju kita kering?
bukan disebabkan proses pendidihan, tapi disebabkan proses penyejatan. Pendidihan pula, pergi masak air. Pergi masak air, dia menggelegak. Jadi steam juga kan, wap air. Sama juga dengan penyejatan, jadi wap air. Tapi penyejatan dia tak perlulah sampai tak kat didih 100 darjah Celsius yang panas menggelegak tu. Tapi proses pendidihan dia berlaku keseluruhan air. Air dia banyak tu. Okey. So dia jadi semua. Penyejatan tadi hanya berlaku di atas permukaan air sahaja. Kan? Dan dia berlaku pada sebarang suhu. Apa-apa suhu pun boleh. Tak semestinya kena 100 darjah Celsius. Ya? Kalau katakan yang pendidihan tadi, dia mesti suhu 100 darjah Celsius. Okey. So sekarang ni kita tengok kondensasi. Kondensasi ni macam mana pula? Okey, air dalam cerik mendidih. Keluar wap air tu. Lepas tu korang ambil lah satu macam jubin ke ataupun loyang ke dulang ke, letak depan yang air keluar steam wap air tu. Lepas tu korang nampak titisan air pada situ. So kita kata tadi dia daripada keadaan yang panas, apabila menyentuhi permukaan dulang ataupun loyang ke jubin ke, so dia menjadi cecair, titisan air. Steam menyentuh permukaan sejuk jubin, lalu terkondensasi dan berubah menjadi air. Sama juga kalau katakan korang ada cawan, lepas tu dalam tu ada ais kan, air sejuk, ada ais. Lepas tu korang tengok, kenapa ada air menitik keluar ni daripada cawan tu? Cawan bocor ke? Takkan cawan bocor kan? Korang fikir macam mana ni? Air dekat dalam tu kan air sejuk kan, ais kan. Lepas tu kita nampak kat luar tu dia macam berpeluh sikit cawan tu kat luar tu. Korang rasa kenapa? Air daripada dalam tu boleh keluar daripada cawan? Tak. Ini disebabkan oleh proses kondensasi. Kenapa? Okey. Ni air. Ya. Air yang sejuk dalam cawan. So, wap air yang ada di udara, ni katakan udara luar daripada cawan, kan gas kan? Luar daripada cawan tu, ya, dia terkondensasi. Udara titisan, udara yang luar daripada cawan. Okey, kita tahu udara kita ada wap air. Jadi, air yang sejuk, okey, permukaan gelas yang sejuk tadi menyebabkan wap-wap air yang terapung di udara luar daripada cawan tu, dia terkondensasi kan. Wap air kan merupakan gas kan. Okay. So dia terkondensasi, dia jadi sejuk. Bila gas-gas luar, wap air yang luar daripada cawan tu, ya, yang ada sekeliling cawan tu, dia jadi sejuk wap air tu. Yang bila ada pada di langgar permukaan cawan yang sejuk, wap air di sekeliling luar cawan, yang ada di udara, dia bertukar menjadi cair. Bukanlah ais yang dalam tu, air yang dalam tu keluar daripada cawan. So tu tak betul lah. Itu disebabkan wap air yang keliling cawan tadi tu terkondensasi, lalu kita nampaklah titisan cair pada cawan di luar permukaan cawan tu. Ya. So kita, proses-proses yang terlibat dalam perubahan keadaan jirim ni, dia disebabkan apa tadi? Menerima haba ataupun kehilangan haba. So kita boleh tengok kat sini. Ni box ni boleh dapatlah dekat buku teks kan. Macam mana pepejal jadi cecair disebabkan oleh peleburan kan. Lepas tu cecair menjadi gas disebabkan apa? So kita tengok sini. Pepejal jadi cair disebabkan peleburan. Cecair jadi pepejal disebabkan pembekuan. Lepas tu cecair jadi gas disebabkan pendidihan ataupun penyejatan. Kalau gas jadi cecair disebabkan oleh kondensasi. Nak kan chapter ni? Okey, biasanya kadang-kadang dia suka tanya apa perbezaan antara penyejatan dan pendidihan. So tadi kan kita ada bincangkan penyejatan tu macam mana? Dia berlaku pada permukaan cecair. Lepas tu penyejatan dia berlaku sepanjang masa. Tak kisah pada sebarang
suhu pun dia berlaku je sepanjang masa. Contohnya keringkan baju. Tak kisahlah kalau kat luar tu udara sejuk ke, mendung ke, panas ke, tetap ada penyejatan. So air tu tersejat keluar. Janganlah kita pergi air hujan, hujan tu basah bagi kena baju, tak ada lah penyejatan dah waktu tu kan. So penyejatan ni dia berlaku sepanjang masa, tak ada pernah terhentinya. So dia berlaku pada sebarang suhu. Pendidihan pula dia berlaku seluruh cecair, bukan permukaan. Permukaan tadi hanya pada proses penyejatan. Pendidihan hanya berlaku apabila cecair dipanaskan. Lepas tu dia berlaku pada takat didih cecair iaitu 100 darjah Celsius. Nanti buatlah perbezaan. Ingat lepas habis video ni, mana yang student dengan teacher, tolonglah buat perbezaan antara penyejatan dan pendidihan. Yang mana bukan student, teacher pun boleh juga buat. Sebagai latihan kat rumah, suka-suka nak ingat dalam kepala. So nanti bila exam boleh jawab. Kita tengok yang last sekali pasal kita nak masuk kita air semula jadi. Okey. Kita air merupakan satu pergerakan air yang berterusan dari permukaan bumi ke atmosfera dan kembali balik ke bumi. Contohnya air daripada sungai, daripada tasik, dia terkondensasi. Air-air ni tadi, ingat dia berlaku proses apa? Proses penyejatan. Bila air-air ni tadi berlakunya proses penyejatan, air cecair akan berubah menjadi wap air. Dia akan naik. Dia akan naik ke atas. Sejuk kan? Dia naik ke atas, jadi sejuk. So wap-wap air ni tadi akan berkumpul. Berkumpul lama-lama membentuk titisan-titisan air ni membentuk awan. So bila dia membentuk awan, lama-lama awan tu dia berkumpul lagi wap air. Berkumpul jadi berat. Lepas tu bila berat, turun dari dia sebagai hujan. So proses yang terlibat dalam ni adalah apa dia tadi? Penyejatan, naik air tu. Naik wap air. So bila sampai naik ke atas, dia sejuk. Bila sejuk, dia jadi apa? Kita panggil dia dia berlakunya proses kondensasi. So ada dua proses lah kita air semula jadi ni tadi. Proses penyejatan dan kemudian dia kondensasi. Okey. So apa kepentingan kita air semula jadi? Kita air semula jadi adalah sangat penting untuk hidupan di bumi, untuk membekalkan sumber air yang bersih, membekalkan bekalan air yang berterusan, memastikan kuantiti air di bumi kekal sama, membantu menyejukkan permukaan bumi. Okey, kepentingan sumber air. Ini carilah sendiri kan, tahu kan air tu penting. Lepas tu sumber air datang daripada mana? Sungai, tasik, telaga, mata air. Itu semualah kepentingan air untuk apa? Pembinaan, pertanian, perindustrian, pelumbungan. Okey, untuk kita membersihkan badan, macam-macam lah. Air ni penting untuk fotosintesis, untuk diminum, untuk memasak, macam-macam lagi. So chapter ni dah habis dah. Sampai sini saja. Ya. Jumpa lagi untuk chapter yang akan datang.